Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukur pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk kita teruskan pengajian kita tentang fiqhul ibadah, the science of ibadah. Dan hari itu kita masuk babul wudu, the chapter of purification, di mana kita telah belajar sebahagian daripadanya, especially yang bersabit dengan muqaddimah wudu itu sendiri, bersabit dengan kelebihannya, dan saya ada sentuh jugalah tentang ahkamul wudu. Itulah hukum wudu, especially yang bersifat fardu ataupun wajib. Baik. Dan asas kepada wudu ni sebenarnya ada banyak hadis yang diriwayatkan. Ada ayat Quran yang menyatakan tentang wudu yang selalu saya bacalah pada peringkat awal dulu bila masuk tentang wudu. Banyak kali saya dah ulang, itulah surah Al-Ma'idah ayat ke-6, di mana Allah Ta'ala menyebut tentang wudu satu persatu. Tidaklah semua perkara yang bersabit dengan syariat ni Allah Ta'ala nyatakan satu persatu. Sebahagiannya Allah Ta'ala nyatakan, sebahagiannya tidak. Kerana sumber persyaratan bukan hanya Al-Quran tapi juga As-Sunnah. Itulah hadis-hadis Nabi SAW. Mungkin ada sebagainya dalam Quran, mungkin tidak ada, dan that should not be a problem. Itu bukan satu masalah yang besar. Kerana Islam ni dia tidak hanya Al-Quran lah, tapi wudu ni ada. Surah Al-Ma'idah yang ke-6 kata Allah, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu ayat yang mengajar kepada kita bagaimana berwudu. Walaupun disebut oleh Allah Ta'ala hanya 4 anggota sahaja. Baik itu di sisi majoriti para ulama yang wajib hanya 4 ni saja. Itulah membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga ke siku, menyapu kepala dan membasuh kaki hingga ke buku lali. Itu asas kepada wudu. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Adapun hadis Nabi SAW, ada banyak hadis yang diriwayatkan. Ada hadis yang komplit, mana wudu adalah sebahagian besar daripadanya. Walaupun tidak semua. Kalau nak ke semua, ada belakalah hak fardunya, hak sunatnya, tapi tidak begitu. Ada hadis yang paling penting dalam bab wudu sekalipun, ada perkara yang tidak ada dalam tu, especially yang sunnah-sunnah. Contohnya hadis terpenting wudu ni, biasanya kita rujuk hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Humran ataupun Himran yang menyatakan bagaimana Uthman bin Affan berwudu. Dalam mana-mana buku fiqh, dalam mana-mana mazhab, hadis Uthman yang diriwayatkan oleh Humran, pembantunya, maulanya, mesti dinyatakan. Pasal itu hadis terpenting tentang wudu. Sebahagian besar dinyatakan di dalam hadis berkenaan, tapi ada juga tidak dinyatakan. Membasuh telinga umpamanya, tidak ada dalam hadis Humran. Ke ada? Tahu saya tidak ada. Adalah basuh tangan, adalah berkomor, memasuk air ke dalam hidung dan membuangkannya, membasuh muka, basuh kaki, menyapu kepala, membasuh muka, basuh tangan hingga ke siku, menyapu kepala dan membasuh kaki. Basuh telinga tidak ada. Begitulah, dan begitu jugalah dengan hadis-hadis yang lain. Ada sebarang anggota, especially yang dikatakan sunnah lah, dia tidak ada. Kalau nak betul-betul komplit semua perbuatan wudu ataupun sifat wudu adalah satu hadis, saya kira kemungkinan tidak ada.
Kalau nak semualah semua campur hak fardu hak sunat. Tapi kalau nak cari hak fardu saja di si majoriti adalah antaranya hadis berkenaan hadis Humran. Itulah hadis juga disebut sebagai hadis Utsman bin Affan. Di mana katanya ra'aitu Utsman da'a bi wudu fa afara ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma salas marrat. Dia kata da'a Utsman bi wudu. Utsman minta air untuk berwudu. Kemudian aku lihat dia membasuh kedua tangannya. Fastumma stansyaqa summa tamadmada wastansyaqa wastansara. Dia basuh tangan dia. Summa adkhala yaminahu fil ina summa tamadmada wastansyaqa wastansara. Kemudian dia memasukkan tangan kanannya sebelah ke dalam bekas air itu. Kemudian dia berkomo, masuk air ke hidung. Kemudian faghassala wajhahu salasan atau salasa marrat. Dia basuh muka dia 3 kali. Summa ghassala yadayhi ila mirfaqaihi awil mirfaqan salasan. Kemudian dia basuh tangan hingga ke sikunya sebanyak 3 kali. Summa masaha. Kemudian dia sapu ra'sahu, kepalanya. Summa ghassala kilta rijlaihi salasan. Kemudian dia basuh akhir sekali kakinya kedua-duanya. Kemudian dia kata ra'aitun nabi yatawadda wudu'i hada. Aku lihat Nabi berwudu macam aku wudu. Hak wudu tu Utsman, tapi dikata inilah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata siapa-siapa yang wudu semua dia sembahyang 2 rakaat. Man tawadda nahwa wudu'i hadza summa qama fa shalla rak'atain la yuhaddits fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kemudian Nabi berkata siapa yang berwudu macam aku wudu, kemudian dia sembahyang 2 rakaat. Kemudian dia khusyuklah. Dia dia diampunkan dosanya yang telah lalu. Hadis Umrah. Nampak? Ada yang tidak ada sebahagiannya. Ada basuh telinga dan sunah-sunah yang lain. Tidaklah kata semua adalah tu nak baca bismillah pun ada kat situ. Kan? Basuh telinga pun ada kat situ, baca doa lepas wudu pun ada kat situ, tak ada lah. Ada berbelah-belah sifat wudu daripada awal sampai akhir, tidak dinyatakan dalam satu hadis, melainkan dikumpulkan satu persatu daripada hadis yang amat banyak. Kan? Kita kata wudu sunat siwak, hadis lain. Wudu sunat baca bismillah, hadis lain. Jadi dicampur-campurkan. Daripada situlah datang apa yang kita sebut sebagai furudul wudu ataupun faraidul wudu, fardu-fardu wudu. Dan daripada hadis-hadis yang diimpukan itu juga terhasillah apa yang kita sebut sebagai sunanul wudu, sunat-sunat wudu. Dan begitu juga yang lain, makruhatul wudu, makruh-makruh wudu, perkara yang tidak boleh kita lakukan ketika wudu walaupun tidaklah haram. Berlebih-lebihan ketika wudu tak boleh. Kan? Especially lebih daripada 3 kali lah. Kalau 3 kali pun kalau air berlebihan tak boleh juga. Dan orang-orang yang berwudu secara berlebihan, sama ada berlebihan dari sudut bilangannya lebih daripada 3 kali ataupun 3 kali dah, tapi air tu bukan macam wudu tapi macam mandi wudu. Betul tak? Kita pun ada buat juga. Saya lah. Nabi kata dia telah menzalimi yakni dirinya sendiri. Dia telah melampau pasal ada orang ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud. Seorang Arabi ditanya Nabi tentang wudu. Nabi pun ajarlah dia berwudu 3 kali. Sa'ala Rasulullah anil wudu fatawadda'a salasan faqala man zada ala hadha aw naqasa faqad zalama wa ta'adda. Saya lagi satu, dari 3 perkataan Nabi kata. Siapa-siapa Nabi tunjuk kepada dia berwudu 3 kali. Nabi kata siapa yang lebih daripada 3 kali atau menguranginya, maknanya tak cukup. Sekali pun tak cukup, kurang pada sekali, maknanya dia basuh tak rata lah. Ataupun lebih daripada 3 kali, berlebih-lebihan, Nabi kata dia telah melampau, dia telah menzalimi. Wa asa'a, faqad asa'a wa ta'adda wa zalama. Dia telah asa'a, mana melakukan benda yang buruk. Wa ta'adda, dia telah melampaui batas. Wa zalama, dan dia telah menzalimi. Zalim lah, mana kata tak perfect lah wudu berkenaan. Walaupun kita akui wudu adalah ibadah yang afdal, tapi yang dalam kita berwudu
sesuai dengan apa yang disyariatkan kepada kita menerusi Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sementara memang akhir zaman orang akan berlebih-lebihan dalam dua perkara. Pertama doa, yang kedua wudu. Sayakunu fi hadhihi ummah qaumun ya'taduna fi du'a wa tuhur. Akan berlaku, Nabi kata, pada umat ini satu kaum yang dia berlebih-lebihan dalam dua perkara. Pertama doa. Hadis Abi Dawud yang diriwayatkan dalam oleh Abdullah bin Mughaffal. Dan mungkin lagi ada beberapa riwayat yang lain. Ada sahabat dia doa atau anak dia berdoa minta dengan Allah macam-macam. Allahumma inni as'aluka jannah wa na'imaha wa bahjataha. Macam-macam dia minta. Ada beberapa riwayat. Allahumma inni as'aluka al-qasra ayyaminil jannah. Ya Allah, bila aku masuk syurga aku nak istana duduk belah kanan. Macam-macam dia minta. Kemudian dia minta pula dijauhkan daripada neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Aku minta jauh daripada neraka. Wasalasilaha wa aghlalaha. Daripada rantai-rantai neraka, daripada macam-macam dia minta kan. Akhirnya dia ditegur oleh bapaknya. Bapak dia kata, aku dengar Rasulullah kata. Dia kata apa? Wahai anakku, jangan kamu minta macam tu. Minta syurga saja. Tak perlu nak minta macam-macam hak ada dalam syurga tu. Kan? Walaupun dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam syurga ni ada macam-macam. Betul tak? Sama juga minta jauh daripada neraka. That's it, cukup. Tak perlu minta jauh daripada benda-benda bersabit dengan neraka tu. Tak payahlah. Minta syurga dah, minta neraka dah. Bila kamu minta syurga, kamu dapatlah apa yang ada kat dalam tu. Tak perlu dah minta satu-satu. Mentang-mentang kita baca Quran, Allah Ta'ala sebut dalam Quran ada macam-macam kan. Tu yang sembahyang tarawih doa panjang-panjang tu, lepas sembahyang tarawih tu dia sebut pula ke hak dalam syurga. Padahal hadis telah menyatakan amat makruh walaupun tidaklah diharamkan oleh majoriti para ulama. Tapi dia satu bentuk al-i'tidal, minta syurga dah lah. Memanglah dalam Quran dinyatakan ayat tentang syurga tu macam-macam. Dalam syurga ada bidadari lah, ada itulah, ada inilah kan. Kita buat doa pula, minta syurga, lepas tu sebut satu-satu benda yang ada dalam syurga. Doa ustaz, memang yang susun doa tu pun tak tahu siapa yang susun. Akhirnya dia baca, habis. Satu sanggung untuk baca doa tu. Tak perlu sama sekali. Pasal Rasulullah telah mengingatkan kita, akan ada di kalangan umatnya yang berlebih-lebihan dalam doa. Kata sahabat ini, minta syurga saja. Iza sa'altal jannah, bila kamu minta syurga, iza u'tital jannah u'tita ma fiha. Jika kamu dapat syurga, kamu akan dapatlah apa yang ada di dalamnya. Tak payahlah minta istana, minta itu, minta ini, tak payah. Sama juga jika kamu dijauhkan daripada neraka, kamu akan dijauhkan daripada apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi tak perlulah minta berlindung satu-satu kan? Karena aku dengar katanya Nabi SAW bersabda, sayakunu qaumun fi ummati ya'taduna sayakunu fi hadhihi ummah qaumun ya'taduna fi du'a wa tuhur. Nabi dah kata, dia kata, wahai anakku, akan ada di kalangan umat ini orang yang berlebihan dalam dua perkara. Pertama doa, hak tadilah kan. Al-Imam Al-Akfahsi dalam bukunya Kashful Asrar, dia menghuraikan secara baguslah tentang doa. Bukan dia tak benar kita doa banyak, doa meleret-leret, tapi nak cerita secara praktikalnya, jika dilihat dalam Quran, doa yang paling panjang hanya 3 doa saja. Mana? Amanah Rasul je lah. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Ada 3 Rabbana kan? Tidak ada lagi doa dalam Quran yang panjang lebih daripada itu. Kalau lain enggak, seketul-seketul je doa. Ada Rabbana? Tak ada. Ada Rabbana? Tak ada. Ada Rabbana? Tak ada. Kalau banyak Rabbana sekali, akhir surah Al-Baqarah ayat 285, 286 tu hujung sekali. Ayat 286 tu kan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Dan memang sunnah Nabi pun dia berdoa secara jam'ul jawami'. Kerana Nabi istahibbul jawami' minad du'a wa yad'u ma siwa. Nabi doa ni ringkas, tapi dia doa yang menghimpunkan, dan Nabi tinggal doa-doa yang lain.
Nampak? Jadi nak cerita begitu. Baik. Jadi pertama niat fardu wudu, saya dah hurai secara panjang lebar pada tuan-tuan last kuliah hari tu. Yang kedua basuh muka juga berdasar kepada ayat Quran. Waghsilu wujuhakum kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat ke-6 itu, basuhlah muka-muka kamu. Dalam hadis jelas lah. Di mana muka memang ada dalam mana-mana hadis bersabit dengan wudu secara hampir keseluruhan tadi. Mesti ada basuh muka. Hadis Humran yang saya sebut tadi, hadis Abdullah bin Zaid, hadis penting pasal wudu lah tu. Hadis Ali bin Abi Talib yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud. Jadi macam-macam basuh muka ada. Dan muka ni seperti mana yang kita tahulah. Inilah muka, wajhun. Orang Arab kata wajhun, face. Kan? Muka ni hak menghadap kita lah. Daripada tempat tumbuh rambut ni sehingga dagu lah. Itu dia punya had. Dia panggil haddul wash. Had muka ialah daripada mambati sya'ril mu'tad, tempat tumbuh rambut yang kebiasaan lah. Ada orang mungkin dia depan ni dah tak ada rambut lah. Rambut dia tumbuh kat tengah kan. Jangan bentang-bentang dia tak ada rambut, dah ustaz kata muka ni daripada tempat tumbuh rambut. Dia rambut tak ada, rambut kat sini. Dia basuh muka daripada sini dia ambil. Tak perlulah. Mana daripada dahi saja. Atas dahi tu tempat tumbuh rambut yang biasa, maka sapu di situ sampai ke dagu dia. Az-zaqan makna dagu. Mambati sya'r ila az-zaqan, mana ujung dagu lah. Nampak? Dan janggut termasuklah. Jika janggut kita nipis, dia termasuk. Janggut ada seketui pendek je, dia kena sapu dengan janggut sekali. Tapi kalau janggut kita tebal, panjang, nampak? Cukup untuk dia sapu saja, tapi sunnah untuk dia menyela-nyelakan. Nanti kita bincang dalam bab sunat wudu lah. Nampak? Jadi bila kita ambil wudu tu, basuh dua belah tangan boleh, sebelah tangan boleh. Ada hadis sebelah tangan saja. Hadis Humran yang saya sebut tadi, Uthman bin Affan, dia hanya berwuduk dengan sebelahnya tangannya sahaja. Tapi sebagian hadis yang lain, umpama hadis Abdullah bin Zaid, dia berwuduk dengan kedua-dua tangannya. Dua tangan boleh, sebelah tangan pun boleh, tidak ada masalah. Hak mana selesa lah. Nampak? Baik. Itu basuh muka ya. Lebar dia, ni dia panggil tulan. Orang Arab kata tul, panjang lah. Atas ke bawah ni panjang. Kalau kiri ke kanan, dia lebar. Lebar dia antara dua cuping telinga ni lah. Dua anak telinga ni, baina syahmatai al-uzun. Mana baina syahmatai al-uzunain. Mana daripada telinga ni, daripada anak telinga dua lah. Jadi itulah had muka yang wajib kita membasuhnya dengan segala macam yang ada padanya. Al-jabin. Apa nama jabin? Ni bulu kening kita ya. Tapi tak apalah tanya-tanya. Mana biasa saja. Semua ada kat muka tu wajib dibasuh. Bahkan hidung juga di sisi segelintir lah, tapi tidak semua. Juga menyatakan wajib membasuhnya. Yang kata masuk air ke hidung tu majoriti kata sunnah, tak wajib, tapi segelintir kata wajib. Bahkan itulah yang diputuskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam Nailil Autar. Dr. Zul ada selalu juga dia petik Nailil Autar. Dalam buku dia pun, buku fatwa dia pun dia ada banyak rujuk Nailil Autar. Kata Nailil Autar ni buku fiqh yang hebat lah. Cemerlang sekali penulisan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Kalau belajar fiqh tak baca buku Nailil Autar, tak tahulah macam mana kan. Kena baca, kena belajar. Pasal dia fiqh yang susahlah nak dapat buku seumpama itu. Dia satu huraian yang amat baik sekali. Cuma biasalah, dia ulama besar. Dan dikatakan dia pun mujtahid akhir zaman. Jadi adalah pendapat-pendapat yang dia tarjihkan. Memang ulama memang itu perangai dia. Tak mungkin dia hanya ikut saja, tak mungkin. Dia mesti ada pendapat dia sendiri. Sama juga Asy-Syaukani antara ulama terkemudian yang mewajibkan basuh hidung. Kerana dia kata hidung tu duduk kat muka. Jadi dia mewajibkan. Dan kalau kita lihat ulama tradisi silam masyhur dalam mazhab Syafi'i juga
Ada yang menyatakan sedemikian. Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala, pensyarah buku Bulughul Maram. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani susun hadis Nabi dalam Bulughul Maram. Al-Imam As-San'ani menghuraikan Bulughul Maram dalam buku hebat beliau Subulus Salam. Kok ada sini kot? Macam-macam ada lah. Terjemahan Subulus Salam. Dia lah. As-San'ani pun kata wajib. Hidung termasuk daripada muka. Jadi dia kata wajib basuh hidung. Dan muka ni tak ada banyak isu lah ya. Cuma sebagai ulama dulu dia memakruhkan kita membasuh mata. Memakruhkan. Umpama kata Imam Al-Yamani dalam Al-Bayan fi Fiqh Syafi'i, juga buku ensiklopedia dalam mazhab Ahli Sunnah ni. Bahkan jika kita lihat buku Al-Majmu' mirip Al-Bayan. Cuma kita tak katalah Al-Imam An-Nawawi ciplok daripada Al-Bayan, tapi ada kemiripan yang amat banyak. Kadang-kadang ulama ni pasal ilmu dia lebih kurang, jadi dia cara dia tu ilmu tu, dia punya buku tu macam sama lah, banyak fake mazhab ada dalam tu. Tapi Al-Imam Umar Al-Yamani lebih dululah daripada Al-Imam An-Nawawi. Tapi saya tengok ada kurung ke berapa, tapi dia sebelum Al-Imam An-Nawawi. Buku dia pun ensiklopedia. Saya masa belajar master dulu di UPSI, saya banyak rujuk buku itu dengan Timbalan Mufti Islam masa tu. Dia tak rujuk lah, saya yang rujuk. Dia sama juga dengan buku At-Tahzib fi Fiqh Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala pun karang buku ensiklopedia juga, buku mawsu'ah, At-Tahzib fi Fiqh Al-Imam Syafi'i, pemurnian fiqh mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia buat buku itu. Jadi itu juga buku ensiklopedia. Bila sebut buku ensiklopedia ni, mana buku yang membahaskan keseluruhan mazhab-mazhab Ahli Sunnah dalam bab fiqh, daripada zaman sahabat sampai pada zaman imam berkenaan. Cuma kalau dia mazhab Syafi'i, dia pro lah, dia sokong, dia hurai lebih mazhab Syafi'i lah. Tapi dia menyebut juga aliran-aliran yang lain. Atas aliran sahabat Nabi, Ibn Abbas kata macam mana, Ibn Mas'ud kata macam mana, Anas bin Malik juga pendapat macam mana. Dia buat main pendapat-pendapat para sahabat dalam satu-satu isu. Basuh mata tak digalakkan. Dan itulah standard dalam mazhab Syafi'i. Walaupun ada ulama yang dulu yang menggalakkan, tapi saya kira majoriti tidak menggalakkan. Kerana tidak warid daripada Nabi SAW membasuh matanya sedemikian rupa. Tak ada. Nabi basuh muka macam tu saja. Tidak kata Nabi bila basuh muka tu kedip-kedip mata nak bagi air kena mata. Mata tak wajib. Tak kena mata pun tak apa. Nampak? Bahkan fuqaha majoritinya memakruhkan membasuh mata kerana dikatakan ada sahabat Nabi yang membasuh matanya kemudian buta. Sementara tidak warid daripada Rasulullah SAW. Tak warid ni mana tak ada hadis lah. Tak ada hadis yang menyebut tentang membasuh mata. Sama juga tuan-tuan, termasuk dalam muka juga ialah mulut, komo. Sama juga Al-Imam Asy-Syaukani antara ulama yang mewajibkan berkomo. Kerana dia kata berkomo dan juga masuk air dalam hidung ni, dia kata wajib kerana kedua-duanya berada di muka, maka dia mewajibkan. Dan dengan sebahagian ulama yang lain, tapi dia tidak majoriti lah. Di samping hadis-hadis yang menyuruh kita membasuh hidung dan membasuh mulut. Jadi dia kata wajib. Nampak? Sebab itu sekurang-kurang membasuh mulut dan hidung ialah ketika kita membasuh muka. Bersihkanlah hidung kita dan mulut kita. Kalau kita buat berasingan, itu lebih baik. Basuh mulut dulu, basuh hidung dulu, lepas tu baru basuh muka. Umpama hadis-hadis Nabi, termasuk hadis Humrah yang saya baca. Tapi kalau kita wuduk-wuduk terus nak basuh muka selalu, kan? Korek lah ke hidung, sambil-sambil itu komo-komo lah sikit. Nampak? Tapi kalau tak buat pun tak apa. Cuma ada ulama yang mewajibkan kerana dia sebahagian daripada muka. Dan itu antara pendapat yang saya paling suka lah. Sebab itu basuh hidung, basuh mulut ni saya tak akan tinggalkan.
Paling-paling malah pun masa basuh muka saya akan membasuh kedua-duanya. Baik. Kemudian basuh tangan ke siku. Ada segelintir ulama tuan-tuan, dia juga mensunahkan ketika kita basuh muka, kita menyiram air ke muka sekali lalu. Kita dah basuh muka 3 kali, kemudian kita siramkan air ke muka, bagi dia lalu. Di atas hadis Ali bin Abi Talib yang sahih di sisi sebahagian lah, yang diriwayatkan dalam Sunnah Al-Baihaqi. Sebab itu sebahagian buku fiqh sunnah, antaranya dalam buku Hidayatul Mutanazih, Syekh Aiman Musa, dia mentarjihkan sunnah kita mengalirkan air ke muka selepas kita membasuh. Tapi saya tak dapati dalam mana-mana buku fiqh. Wallahu ta'ala alam. Saya selitkan saja, ya. Jadi dah basuh muka 3 kali, siram air ke muka sedikitlah sebahagian daripadanya, ambil air tangan, siram ke muka begitu, dikata digalakkan. Kerana Ali bila dia wuduk, setelah dia basuh muka, dia melalukan air ke mukanya sehingga menitis di janggutnya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin tuan-tuan ada baca pun, tak tahulah. Jadi saya sebut saja. Baik. Kemudian basuh tangan hingga ke siku, sama juga berdasar pada ayat Quran yang tadi. Kemudian satu lagi yang muka tadi tuan-tuan ni, kalau ada janggut bawah bibir ni, kan, juga wajib dibasuhnya di sisi majoriti. Kita panggil syafaqah. Kita panggil anfaqah. Syafaqah tu sayang, rindu. Bukan syafaqah. Anfaqah. Anfaqah ni, ada setengah orang kan, abang ada janggut kan, ni kena basuh lah. Yang tak kena, pasal bila sebahagian orang di sini dia tenggelam, ni kira part of face lah, sebahagian daripada muka juga. Jadi adalah sebahagian tempat kan kita nak kena ratakan sikit. Tak payah macam tu, sekali lalu air cukup lah. Tapi peringatan, dia panggil anfaqah, bawah. Sama jugalah kalau muka kita mungkin ada lubang-lubang, ada lubang jerawat ke, dalam sangat, mungkin lah. Wajiblah basuh di sisi majoriti. Kena basuh juga, pasal dia tidak dianggap sebagai lubang yang batin, dia tetap lubang yang zahir. Kalau luka tak, luka lain lah. Luka dia hal lain, tapi ini dalam keadaan biasa. Nak 8.5 dah, sekejap. Baik, basuh tangan ke siku base kepada ayat Quran juga yang tadi, dan juga hadis Nabi yang saya telah baca, hadis Humran tadi, di mana tidak ada khilaf di kalangan para ulama ialah membasuh tangan hingga siku adalah wajib. Yang menjadi perbahasan di kalangan mereka ialah adakah siku itu termasuk dalam tangan ataupun tidak. Di mana sebahagian kata tidak wajib membasuh siku, hanya sebahagian siku saja ataupun sampai siku. Pasal Allah Taala kata wamsahu bi ru'usikum waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan kamu hingga ke siku. Ke siku. Siku tu tak wajib. Mula-mula siku je wajib. Jadi bila kita basuh tangan, kan, siku kan besar sikit ni, siku ni. Jadi sampai ngam-ngam siku, siku tak habis pun. Tak apalah di sisi sebahagian, sebab dia kata siku tidak wajib. Tapi saya kira majoriti mewajibkan, termasuk standard dalam mazhab Syafi'i, mewajibkan siku. Kerana dia kata siku adalah sebahagian daripada tangan. Sementara kalau tak basuh siku keseluruhannya, takut-takut tak sempurna wuduknya dan tidak sah. Jadi dia mewajibkan basuh siku. Pasal Allah Ta'ala kata basuhlah tangan kamu hingga ke siku kamu. Jadi siku dia kata termasuk. Tapi sebahagian mengatakan bahawa siku hanya had saja, tapi dia bukan anggota wudu. Mana bukan keseluruhan siku. Bila sampai kat siku, that's it. Tapi majoriti tidak. Siku adalah termasuk dalam anggota wudu dan dia mesti dibasuh bersama-sama dengan lengan kita. Baik. Kemudian sapu kepala. Tadi yang basuh hidung dengan mulut tadi, Lala dah sentuh, saya sebut sekali lah. Yang paling sunnah ataupun yang paling rajih di kalangan para ulama, berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung mesti disekalikan dengan satu cedokan.
Kerana hadis yang jelas menyatakan sedemikian. Hatta itulah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Majmu' dan sebagian ulama Syafi'i yang lain, Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, semuanya memilih hadis Abdullah bin Zaid, di mana kata beliau, hadis ini riwayat dalam Sahih Bukhari, di mana kata beliau, tawadda'a Rasulullah SAW famat madha wastansyaqa wastansara min kaffin wahid yaf'alu dhalika thalatha marrat. Nabi berwudu, Nabi masuk air ke dalam mulut dan Nabi masuk air ke dalam hidung dengan satu cedokan, dengan satu kaf, dengan satu cedokan. Dan Nabi melakukannya sebanyak 3 kali. Maksudnya ambil air satu cedokan, separuh masuk ke hidung, separuh masuk ke mulut, separuh masuk ke hidung. Lepas tu buanglah yang telan pula. Dan begitulah dilakukan sebanyak 3 kali. Dia panggil al-jam'u bainal matmadah wal istinsyaq. Dan itu juga yang pilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam masuk air ke dalam hidung dan mulut secara sekaligus, mana dalam satu cedokan. Tapi tidak dinafikan, kerana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam Al-Buaiti, dalam kitab yang lain, dalam Al-Buaiti pula memilih supaya diasing-asingkan. Sebab tu kalau kita lihat, seakan-akan ada 2 pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Mengasingkan pun muktamad, mensekalikan pun muktamad juga. Pasal sebagian besar kata lagu ni, sebagian besar kata lagu ni. Tapi tak dinafikan yang paling muktamad di kalangan yang dua-dua muktamad itu tak lain tak bukan ialah mengasing-asingkan, mensekalikannya. Kerana kesesuaian hadis Abdullah bin Zaid di samping hadis-hadis yang lain. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi memilih hadis itu dan menolak pendapat yang menyatakan mengasingkan itu afdal. Tak adalah kata tak sunnah, tapi afdal. Dan hadis yang digunakan oleh ulama-ulama Syafi'i terdahulu ialah hadis Talhah bin Mutarrif yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah. Dan kata Imam An-Nawawi, hadis itu adalah hadis yang dhaif. Al-hadisu dhaifun, hadis itu hadis dhaif. Bila hadis Abdullah bin Zaid hadis yang sahih, berlawan pula dengan hadis yang dhaif, ialah hadis Mutarrif, hadis Talhah bin Mutarrif ataupun Musarrif, saya tak ingat nama dia. Sudah pastilah hadis Abdullah bin Zaid. Sebab itu ulama-ulama fiqh yang muhaddits yang ada latar belakang hadis pasti akan memilih mensekalikan, itu lebih baik. Tapi kalau mengasing-asingkan pun tidak mengapa. Dan saya tak nafi kita diajar memang mengasing-asingkan, betul tak? Hatta buku-buku kecil-kecil ni pun ajar asing, kan? Sunat wudu, basuh tangan, basuh hidung, basuh mulut. Habis tu kalau nak bagi sekali macam mana? Dia buat sekali. Sunat nombor 1 basuh tangan, nombor 2 basuh mulut dan hidung. Kena buat gitu. Tapi bila dah di nombor asing-asing, dia jadi asing-asing lah. Dan dalam buku fiqh terdahulu pun memang diasingkan sedemikian. Walaupun cara perbahasannya pun dia sekali lah, tapi sebab diasingkan sedemikian, jadi kita pun ikut-ikut cara tu lah. Sebab itu terlihat buku-buku fiqh yang moden dia telah mensekalikan. Bila sunanul wudu dipanggil the preferable in wudu, benda-benda yang sunnah. Nombor 1 basuh tangan, nombor 2 bersiwak, ataupun nombor 1 siwak, nombor 2 basuh tangan, nombor 3 dia kata berkumur dan memasukkan air ke hidung. Dia sekaligus. Nampak? Dan itu lebih nampak lah, lebih nampak. Baik. Kemudian sapu kepala. Sama juga di atas ayat berkenaan surah Al-Maidah yang ke-6 dan hadis yang saya sebut tadi. Setelah Uthman bin Affan membasuh kedua tangan hingga ke sikunya, apa dia buat? Famassaha bi ra'sihi. Dia sapu kepalanya. Sapu kepala saja. Tak cakap macam mana dia sapu. Macam mana cara Nabi sapu tu? Dilihat pada nas yang lain. Antaranya hadis Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Nabi menyapu kepalanya dengan kedua tangannya, daripada depan sampai belakang, daripada belakang sampai ke depan. Mana macam tu? Kemudian pergi ke depan pula.
Sekira-kira kedua tangan kita meliputi seluruh rambut kita. Ibu jari nak tak kat telinga ke Ustaz? Kat syumah. Bukan syumah, sumar ke Ustaz? Sebagian fuqaha kata tangan di as-simarain, simar. Ni dia panggil simar. Ni tempat kerah kita ni. Boleh berlaku as long as tangan kita. Kerana dalam hadis Abdullah bin Zaid, dia menyatakan masahan Nabi biyadaihi, Nabi membasuh kedua kepala dan kedua tangannya. Bada bi muqaddimati ra'sihi, dia bermula daripada hadapan kepalanya, hatta zahaba bihima ila qafah, sehingga dibawa ke belakang kepalanya. Summa raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Ya, ulama kata kena letak kat sini tu pasal nak bagi keseluruhan. Kalau dia tak tangan kat sini kan, jadi gitu kan tak keseluruhan pula. Ibu jadilah ke atas. Jadi macam tu. Nampak? Dia meliputi kepalanya. Jari nak buka ke Ustaz nak? Tak tahulah kot. Ada ulama kata buka tangan, ada ulama tutup tangan. Yang penting sapu. Kan? Mungkin adalah perincian-perincian tertentu yang disebut oleh para fuqaha. Tapi nasnya menyatakan begitu saja. Mana? Cukup jika kita menyapu keseluruhan kepada. Istiadsyak yang terlalu furu', yang tidak ada nas, boleh kita amalkan. Tapi yang penting nas itu diamalkan. Nabi basuh kepala dengan kedua tangannya keseluruhannya. Depan ke belakang, belakang ke depan. That's it. Kadang-kadang kita ni duk bergaduh benda hak terlalu furu' yang kadang-kadang tak ada nas pun. Hanya ijtihad peribadi yang kadang-kadang tak penting mana pun. Tak? Gula kena baju, tak sah semayang. Pasal gula tu ada kadang bercampur dengan darah. Betul tak? Tak pernah dengar? Kan dulu ada kan kata bila mari raya haji je timbul isu. Bila kita baju kena gulai lah. Kena gulai kan. Tak sah pasal gulai ni kadang-kadang daging tu kita basuh darah ada lagi kat daging tu. Boleh dimakan tapi tak boleh dibawa semayang. Naik pening kita. Kan? Makan boleh, semayang tak boleh. Memang ada ulama Jawi yang sebut begitu. Tapi kadang-kadang menyusahkan pula. Takkanlah satu periuk tumpah kat bajunya. Tahu tak? Sitik dua je pun kalau betul lah benda tu termasuk dalam najis yang tidak diberikan uzuran, bukan banyak mana tumpah kat baju. Sitik dua je pun. Baik. Sapu kepala ya. Keseluruhan kepala depan belakang, belakang ke depan. Ada juga riwayat Nabi sapu daripada tengah turun ke bawah. Daripada ubun-ubunnya start tu turun ke bawah. Itu adalah hadis Abi Dawud dan sebahagian yang lain daripada Rubaiyah binti Muawidh, di mana katanya Nabi SAW berwudu bermula daripada ubun-ubunnya diturun ke bawah secara lurus macam ni, dan Nabi tidak pun mana rambut Nabi kata tak terkesong pun. Macam nak cakap right, anna Nabi tawadda indaha famasaha ra'sahu. Nabi SAW berwuduk di sisinya dan Nabi menyapu kepalanya min qarni sya'r, daripada hujung, daripada tengah rambut ni turun ke bawah. La yuharrik asy-sya'r an hay'ati, tapi Nabi tidaklah menggerakkan rambut daripada tempatnya. Mana tak ada gitu. Nabi ambil daripada tengah ke bawah. Mana ikut aliran rambut lah. Mana gitu. Tengah ke bawah. Ada juga riwayat Nabi SAW hanya menyapu ubun-ubunnya sahaja. Itulah hadis hadis apa tu? Hadis Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dan juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim, di mana katanya Nabi SAW hanya menyapu nasiyatihi, menyapu ubun-ubunnya sahaja. Tawadda'a Rasulullah famasaha binasiyatihi wal imamah wal khuffain. Nabi membasuh ubun-ubunnya dan Nabi membasuh menyapu ubun-ubunnya dan Nabi menyapu serbannya
dan juga kasutnya, khufnya. Bukan kasut lah, khuf ni stoking daripada kulit lah. Nanti kita ada bab al-mashu 'alal khuffain. Seronok juga bab tu, tapi lambat lagi kot. Isyak aku, alamak dah isyak lah. Sikit lagi boleh habiskan. 3 kan. Mana sapu kepala keseluruhan, depan belakang, belakang depan. Sapu daripada tengah keseluruhan juga turun ke bawah. Sapu sebahagian daripadanya dengan penutup kepala. Boleh jadi kita pakai serban, boleh jadi kita pakai kopiah, boleh jadi apa-apalah yang menutupi kepala kita, boleh disapu sebahagian kepala, sebahagian kopiah. Boleh. Ada juga Nabi hanya menyapu di atas tutupan kepalanya sahaja, tanpa disapu kepalanya. Kalau Nabi pakai serban, serbanlah disapunya. Kalau Nabi pakai kopiah, kopiahlah disapunya. Dan itu yang distandardkan oleh sebagian ulama, memadai jika disapu sahaja ke atas tutupan kepalanya tanpa dibasuh kepalanya. Tapi dia tidak standard dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi dalam mazhab Hanbali, Al-Imam Ibn Taymiyah juga dan sebagian yang lainlah saya ingat mengharuskan di atas dasar taisir, memudahkan, sementara ada hadis sedemikian. Antaranya hadis Amr bin Umayyah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, katanya ra'aitun nabi yamsah 'alal imamah wal khuffain. Aku lihat Nabi sapu di atas serbannya dan kasutnya, kulitnya, stoking kulit. Tak sebut rambut, tak sebut kepala, semata-mata serban. Tapi yang kata tak boleh tu pasal dia kata Nabi tak, dia menggabungkan antara hadis Mughirah bin Syu'bah dengan hadis Amr bin Umayyah. Jadi kata bukan Nabi sapu serban sajalah, Nabi juga menyapu sebahagian kepalanya bersama dengan serbannya. Nampak? Itu dari sudut sapu kepala. Kemudian basuh kaki, tak ada masalah. Basuh kaki ni juga wajib, dan tak boleh sapu ya. Kerana sahabat Nabi ada yang sapu, umpama Ibnu Umar dan sebahagian sahabat yang lain, dia pernah sapu, lantas dia ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sunan Abi Daud daripada Ibnu Umar katanya, Nabi keluar bermusafir dengan kami, tiba-tiba Nabi datang dan waktu itu asar dah lewat. Jadi kami pun sapulah kaki, kami tidak basuh. Fanada Rasulullah bi'ala sautihi wailun lil aqabi minan nar. Nabi pun menjerit, bukan menjerit, nada ni panggil lah. Nabi memanggil kami dengan sekuat suaranya, lantas baginda berkata, wailun lil aqabi minan nar. Nerakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air tadi. Jadi kami pun basuh balik. Nampak? Sebab itu Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam syarah Sahih Bukhari mengatakan bahawa dalam masjid ni boleh kuat suara satu saja mengajar di atas hadis berkenaan. Ada dihurai secara panjang lebar. Adapun yang lain tak boleh terlalu kuat sehingga mengganggu orang yang lain. Kalau kuat sekalipun sekadar jahrun mutawassit. Mana mutawassit? Yang ni moderate lah. Yalah kadang-kadang kita nak cakap juga kat masjid kan, nak announce sana, announce sini. Boleh tapi sekodarnya, kerana masing-masing ada ibadah masing-masing di rumah Allah itu ya. Nampak? Dan akhir sekali tertib lah ya. Tertib ni wajib di sisi majoriti, tak wajib tak wajib di sisi sebahagian. Sebagian ulama Maliki kata tak wajib tertib, tapi sekira 99% kata wajib, kerana Allah Ta'ala sebut satu persatu. Sementara Allah Ta'ala memisah-misahkan antara basuhan. Allah Ta'ala kata basuh, sapu, basuh, kan? Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Allah Ta'ala buat macam tu dalam Quran, dalam surah berkenaan. Jadi nampak sangat tertib tu wajib. Sementara tidak ada riwayat Nabi berwuduk secara tunggang langgang, basuh kaki dulu, basuh kepala dulu, tak ada. Cuma ulama yang kata tak wajib tu adalah huraiannya, saya kira tidak perlu saya nyatakan. Dan majoriti kata wajib tertib ya. Wajib tertib, especially yang wajib tu lah. Yang wajib tertib. Yang sunnah pun mesti tertib. Kalau yang sunnah kita buat tak tertib, tak batal wuduk. Tapi ulama khilaf pula, dapat pahala ke tak dapat pahala. Nampak? Jadi yang wajib tu ataupun yang sunnah tu kita jaga jugalah tertibnya. Dan sebagian ulama lagi memasukkan mualat juga satu kewajipan. Mualat ni maksudnya kita wuduk tu jangan senggang lah antara satu anggota pada satu anggota yang lain. Separuh nak wuduk di rumah, separuh nak wuduk di masjid. Kalau ikut standard mazhab Syafi'i, that is fine, boleh.
Kerana Imam Syafi'i ada dua fatwa. Fatwa lama dia kata wajib. Seumpama gurunya Al-Imam Malik rahimahullah dan sekian majoriti ulama yang lain termasuk standard dalam mazhab Hanbali wajib. Dan fatwa dia yang baru dia kata muallaq tidak wajib kerana dia mengambil asar daripada Ibnu Umar di mana beliau separuh dia berwuduk di kedainya, separuh dia buat di masjid. Jadi dia kata tak wuduk, tapi sekian majoriti. Dan hadis itu juga ada diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari secara muallaq dalam sahihnya. Sebab itu sebagian ulama tak ambil hadis itu, dia lebih kepada hadis-hadis yang lain yang lebih sahih. Umpama hadis Khalid bin Ma'dan yang diriwayatkan Sunan Abi Dawud, hatta Imam Nawawi bukan Nawawi, Al-Imam Ibn Taymiyah juga menggunakan hadis itu menyatakan tertib muallaq adalah wajib. Pasal ada sahabat ni dia wuduk tak sempurna, jadi Nabi suruh dia mengulang keduanya. Wuduk pun ulang, semayang pun ulang. Nampak? Jadi menunjukkan bahawa muallaq tu wajib lah. Muallaq itu wajib. Bukan. Macam mana hadis tu? Ada sahabat dia wuduk, kemudian kaki dia basuh tak bersih, kemudian dia semayang. Dan bila habis semayang, Nabi suruh dia berwuduk dan Nabi suruh dia semayang balik. Macam itulah lebih kurang hadis. Jadi di situ kita lihat muallaq ni wajib. Jadi saya dah sebut tentang furudul wudu. Next nanti kita masuk sunat wudu pula insya-Allah taala. Jadi saya rasa mungkin setakat itu. Ada soalan nak tanya apa-apa? Simple question, simple answer. Tak ada? Aku liqauli azza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah As.